secara bercurah-curah mandud, secara bercurah-curah. Turun batu ataupun tanah yang dibakar di neraka Sijil secara mencurah-curah ke atas mereka. Bahkan sebelum daripada tu, bahkan lebih daripada tu, dikatakan oleh firman Allah, musawamatan inda rabbik. Nama batu, setiap batu yang diturunkan oleh Allah itu ada termaktub nama-nama masing-masing. Jadi batu ni akan seria itu ya. Dahsyatnya perbuatan kaum Lut ni. Sehingga siapa tahu tu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat. Sebab itulah Nabi pernah bersabda daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amal qaum Lut. Apa yang paling aku takut sekali berlaku terhadap umat aku adalah melakukan amalan kaum Lut. Janganlah ada di kalangan kita, bahkan keturunan kita ada yang terlibat dengan perbuatan kaum Lut ni. Hukum dia tuan-tuan, baik. Hukum melakukan liwat ini tuan-tuan besar. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat mengatakan tentang hukum berkenaan dengan liwat. Satu, pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Malik yang berasaskan kepada pendapat yang dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Bukan main-main ini. Berasaskan hadis Rasulullah, man wajartumuhu ya'malu amala qaum Lut faqtulu fa'il wa maqtul. Nabi kata barang siapa yang menemui saja, temu dah mana-mana di kalangan manusia yang beramal dengan amalan kaum Lut, faqtulu, bunuh dia. Faqtulul fa'il, bunuh orang yang melakukan, wal maf'ulu bih, dan orang yang kena buat. Dua-dua kena bunuh. Hukum dia di sisi Allah, mengikut pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, adalah hukum bunuh. Cara bunuh, ulama khilaf. Lagu mana cara bunuh? Kalau mengikut Sayyidina Abu Bakar, hukum dia pancung. Pancung. Ulama sahabat-sahabat lain mengatakan rejam dengan batu. Sebagaimana hukum zina. Sehingga mati. Ada juga sahabat berpendapat, pasal Nabi tidak menjelaskan hukum lagu mana. Hukum bunuh dia. Ada orang sahabat menyatakan, naik atas bukit yang tinggi, lacak bawah turun orang ini. Pekong bawah. Ataupun ada kalangan sahabat mengatakan bahawa letak di tepi dinding, lepas tu ambil sodok tu, tolak dinding tu, terupah atas dia. Ini ulama-ulama seperti yang kepada sahabat Nabi. Jadi hukum keseluruhannya adalah hukum bunuh. Tidak ada pengecualian orang melakukan liwat. Kalau pendapat Imam Syafi'i, imam kita ni berdasarkan hadis iza ata rajulun fihima zaniyani. Kalau kita dapati mana-mana ada yang melakukan perbuatan liwat, kata Imam Syafi'i, maka hukumnya tertakluk kepada hukum zina. Kalau dia tak nikah lagi, rejam sehingga 100 kali. Kalau dia sudah berkahwin, maka rejam sebab dengan 1 kali. Kalau sudah berkahwin, mana rejam dengan anak batu sehingga mati. Kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah, dia berasaskan kepada Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Tidak boleh berdasarkan hukum zina. Sebab liwat ni bukan sama seperti zina. Ia mesti pergi kepada faqtulu fa'il wal maf'ul. Mesti kena bunuh. Sebagaimana pendapat yang pertama. Itu hukum dia. Sebab itulah bagaimana peristiwa Lut ini tuan-tuan. Allah nak khabarkan kepada kita umat Nabi Muhammad di dalam Al-Quranul Karim. Allah cerita satu persatu supaya kita ambil tahu dan kita ambil ingat. Ya. Tapi manusia ni tuan-tuan, Allah, dia buat main-main, dia ingat main-main ke? Main lewat ni, dalam benda tu hewan somel dia, ada pasangnya dia, kita pergi cari kat benda lain. Boleh kerja ke belaga sama-sama Apollo? Boleh kerja ke belaga sama Apollo? Nah, apa kerja ni, apa buat taik ni? Jadi Allah nak cerita bagaimana perjalanan nak boleh musnah dia. Liwat nak yang besarnya hukum dia ni. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Dan khabarkan kepada mereka wahai Muhammad berkenaan dengan perihal tetamu-tetamu Nabi Allah Ibrahim. Tetamu mari di rumah Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, pada masa tu Nabi Ibrahim duduk di satu negeri, Nabi Lut di satu negeri. Pada masa zaman yang sama. Bukan masa lain-lain ya tuan-tuan. Nabi Ibrahim duduk di bahagian di Mesir, orang duduk bahagian Sodom. Jordan. Duduk. Jadi
Nah, Allah suruh Nabi Muhammad cerita. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim. Wahai Muhammad, mau cerita kepada umatmu berkenaan dengan tetamu-tetamu Allah yang datang ke rumah Nabi Ibrahim. Siapa dia tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan? Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Tapi apabila dia ketuk masuk rumah Nabi Ibrahim, dia kata izdakhalu alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Ketika mana mereka masuk mendapatkan Nabi Allah Ibrahim, lalu mereka memberi salam. Qala inna minkum wajilun. Dan berkata, selamat sejahtera ke atas kamu, dan sesungguhnya kami merasa takut kepada kamu. Nabi Ibrahim tengok pokok dia ni, takut. Tuan-tuan, Nabi tengok. Ada ulama mengatakan, hak mari jumpa Nabi Ibrahim itu 12 orang. 12 orang, kata setengah ulama. Ada setengah ulama mengatakan 10 orang berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Ada setengah mengatakan ulama 3 orang. Apa-apa pun 3, 10 ke 12. Tapi dalam 3 ke 10 ke 12 ni, ada wajib seorang, iaitu malaikat Jibril. Pasal mari ni kerja besar. Kerja besar ni orang lain tak boleh nak buat. Hanya malaikat Jibril yang boleh buat. Kalau ulama kata 3 orang, Jibril pun ada, 2 tu pembantu. Kalau kata 10, 9 tu pembantu, Jibril ada. Kalau ada 12, 11 tu pembantu, Nabi Jibril ada seorang. Ni kerja Jibril ni, tuan-tuan. Dia masuk, Jibril jawab salam. Salam. Sebab tu, dibolehkan dalam Islam, kalau kita nak main salam pun boleh, tak sewa Assalamualaikum pun tak apa. Tapi kita kata salam. Salam. Salam cikgu. Boleh. Sebab salam ini maknanya sejahtera. Kalau nak buat telefon salam pun boleh. Jangan buat askum. Tak baik. Nak ringkas Assalamualaikum, askum. Atau wakum, nama ikut lah ke mana pun. Ringkas. Tak baik. Salam boleh. Dia masuk. Apabila dia masuk, dia beri salam dan dia berkata bahawa Nabi Ibrahim menjadi takut, gementar Nabi Allah Ibrahim. Takut Nabi Ibrahim ni. Dalam riwayat ni, dalam ayat ni, dalam surah Al-Hijr. Kalau kita tengok dalam surah Az-Zariyat, dia mari lain. Dia kata dalam selepas dia beri salam, dia masuk, faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Apabila dia masuk saja, dia duduk, dipersilakan duduk, Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumah menemui anak bini dia. Bini dia Sarah. Jumpa dengan Sarah, dia kata bakar seekor anak lembu, panggil seekor anak lembu. Panggil. Ila ahli, dia masuk, faragha ila ahli, dia masuk dalam, jumpa dengan keluarga dia, faja'a bi'ajlin samin. Dia membawa datang satu anak lembu yang gemuk yang telah dipanggang. Tok depan. Wa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkan makanan tersebut kepada semua sambil berkata, silakan tuan. Pokok ni tak jamak. Tu 12 orang kau, 10 orang dia ataupun 3 orang tak jamak makan ni. Fa aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Malaikat kata, popok ni cemah. Bini dia pun cemah. Nabi Ibrahim pun cemah. Pelik ni, tak makan ni. Sedangkan akak anak lembu hak panggil ni, orang Arab ni kalau makan ni dengan kambing anak lembu ni, tuan-tuan, bukan setakat tak ada nak silap ke tukar. Tapi tiba-tiba, orang Arab ni mari mana tak si makan. Menyebabkan takut, rasa cemah. Khifah, fa'au jasa minhum khifah, rasa cemah dalam diri keluarga Nabi Allah Ibrahim. Qalu, lalu popok ni pun kata, la takhaf. Wahai Ibrahim, tuan-tuan, mu jangan takut tuan-tuan. Tuan-tuan bayar sebentar. Dia mari ni tuan-tuan, 3 orang ke 10 orang ke 12 orang ni mari dengan rupa comel. Dalam tafsir Ibn Katsir, dia mari dengan rupa yang tidak ada lagi pada wajah manusia, comelnya. Kalau Nabi Yusuf tu comel lagi pada Nabi Yusuf
Sehingga menarik orang yang melihat. Orang lelaki yang melihat pun akan tertarik, apatah lagi orang perempuan. Comel. Ngebeseri putihnya. Tapi tahap Nabi Ibrahim seorang Nabi yang kuat. Pok kita ni. Tuk kita ni. Bukan main-main ni tuk kita. Tengok gelagak dia ni pegung dah. Takut dah. Cuba tuan-tuan bayar kalau masa nak mati mari malaikat. Dia mari bukan mari muka molek tuan-tuan. Malaikat ni yang kita tak mari walaupun kita berimeh tak berimeh pun dia mari muka kasar. Pada peringkat permulaan. Hak mari muka comel pun pakat takut lah dah. Nabi Ibrahim bukan kita. Kalau kita lagi takut, Nabi Ibrahim tu takut. Dalam keadaan muka comel. Bayangkanlah kalau mari dalam keadaan kita nak mati dalam keadaan muka ganah. Mari nak soal kita dalam kubur mungkar dan nakir dalam muka dalam keadaan yang amat-amat hitam legamnya bengis. Man rabbuka? Tanya kita. Bayar tuan-tuan. Tersiwak amal lagi. Wa man nabiyyuka? Rebab. Semata tanya tak ada berebab lalu dah. Tak ada beberapa saat tak ada jawab kau bahaya lalu dah. Tak ada bahaya tengok muka tu takut dah. Kok muka comel ni pun takut. Maka dia kata qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Wahai Ibrahim, mu tak usah takut apa-apa. Tak usah takut. Kami ini adalah malaikat. Kami datang ini nak mengkhabarkan kepada kamu bahawa kamu akan mendapat seorang anak lelaki. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Bukan setakat anak lelaki, bahkan anak lelaki mu ni alim, orang yang berpengetahuan tinggi. Siapa dia? Anak dia. Siapa dia tuan-tuan? Anak Nabi Ibrahim ni, tak dikhabarkan ni. Siapa dia? Oh, tak boleh jawab belakang. Siapa dia? Ishak, bukan Ismail. Sarah. Bukan Hajar. Ishak. Ishak ni dia abah. Ishak. Ismail dia keturunan Arab original, mari daripada Nabi Muhammad. Ishak mari daripada Arab juga tapi daripada keturunan Yahudi, pokok Yahudi. Itu silsilah dia. Mu tak usah takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Apabila dengar kata gitu, malaikat kata gitu, bini dia duduk dapur, dengar. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha. Apabila dengar saja berita bahawa dia akan dapat anak lelaki, tuan-tuan, fa aqbalat imra'atuhu fi sarrah. Terkejut dia kejut, fasakkat wajhaha, dia tepuk muka dia. Style Arab. Jodoh bukan. Wa qalat ajuzun hakim. Aku dah tua dah, aku mando. Bukan setakat ajuz, bukan setakat tua, bahkan aku hakim, aku ni mando. Katanya Siti Sarah, bini Nabi. Apatah lagi kalau popok kita ni. Popok kita. Otina. Sebab tu otina ni, dia keberapa dia kan rambut nak mahu tok lelaki. Tok lelaki kulit lewat ada tino lain, gong. Acur lebur rumah. Segala benar dari rumah tak ada acur. Betul ke tak otina? Tu, kau jatuh dulu jawab. Otina tak jawab. Zah tak jawab. Zah, tak ada baik. Ojik ada. Ojik ada. Tu jawab juga. Dah, otina. Apatah lagi bini Nabi ni tepuk. Aku ni sudah tua dan aku ni mandu. Dia kata kepada malaikat. Dalam surah Al-Hijr, Nabi Ibrahim kata kepada dia, qala abasyartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashirun. Nabi Ibrahim kata, bapakmu tak sedut gorang aku lah. Bapakmu duk gorang aku benda-benda lagu ni. Ammassaniyal kibar fabima tubashirun. Kita sudah bawa berita gembira lah. Sebab aku ni tua dah, kata Nabi. Aku lah ni umur, kata ulama, ketika itu Nabi Ibrahim sudah berumur 112 tahun. Mana mungkin nak beranak? Tak mungkin nak beranak. Sambung ayat dalam surah Al-Zariyat. Qalu. Malaikat pun berkata kepada dua orang ni. Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Kazalika. Aku tak tahu. Qala rabbuka innahu huwal hakimun alim. Aku je buat berita ya
wahai Ibrahim, wahai Sarah, aku ni adalah pembawa berita. Ini hanya qala rabbik. Qala rabbik. Qala rabbuki innahu wal hakimun. Dituju kepada Sarah. Wahai Sarah, aku ni adalah utusan Allah. Aku hanya jawab berita, hak je kecek ni, hak je royak kamu ni, aku dah royak kamu ni, adalah berita daripada Tuhan kamu. Berita daripada Tuhan kamu. Dah. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Malaikat kata dia, kami hanya mengkhabarkan kepada kamu berita yang benar dan jangan sekali-kali kamu menjadi duka cita. Mutasah duka cita. Nabi Ibrahim jawab, apa Nabi Ibrahim kata? Qala wa man yaqnatu min rahmati Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Aku bukan di kalangan orang yang tidak puas hati, kecuali yang tak puas hati ini adalah orang yang sesat. Maka kata Nabi Ibrahim, dia boleh anak sungguh. Khabar berita, tengok. Tidak satu benda tuan-tuan, hak benda kita tak fikir, hak mustahil akan berlaku, tapi Allah boleh buat. Umur 112 tahun boleh anak lagi. Allah kalau dia nak buat. Tidak mustahil lah kalau di Hamas ni. Boleh tolong, boleh membantu. Allah akan tolong ke mana-mana golongan-golongan Islam. Allahumma ansuril Islam. Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Bila-bila masa Allah boleh tolong. Lepas kecek bicara semua, qala kata Nabi Ibrahim, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun." Sebenarnya pokok demo ni mari ni hanya nak berapa berita aku ni boleh anak kau. Hanya tu je nak khabar kau. Sebenarnya gapo benar tujuan memari ni? Tujuan pokok memari ni apakah matlamat? Dia kata malaikat Nabi Ibrahim, dia berdialog. Qalu kata malaikat, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sebenarnya wahai Ibrahim, kami ni diutuskan oleh Allah, kata malaikat, untuk nak membinasakan satu kaum yang berdosa, yakni kaum Lut. Aku mari ni bila-bila aku singgah sekat Pak Mung, nak ayat khabar berita, tapi matlamat sebenarnya, aku mari nak musnahkan kaum Lut. Tu akan nak cerita. Pani nak pergi kat kaum Lut. Cuma aku mari ni Allah suruh berita, sesiapa kamu dulu. Berita ni. Untuk memusnahkan kaum Lut. Ini tuan-tuan. Kemudian dia pergi kepada kaum Lut. Kemudian linursila alaihim hijaratan min tin. Supaya kami menimpa ke atas mereka batu-batu daripada tanah yang dibakar. Dia mari. Dia nak pergi dia cerita dulu. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Dan malaikat khabarkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Lut. Dalam ramai-ramai ni, ada sebilangan kecil saja keluarga di kalangan keluarga Nabi Lut yang terselamat. Hak lain tak boleh. Tuan-tuan tahu dalam tafsir Syarah Ibnu Katsir, hak malaikat nak musnah ni, dia ada 4 kapung. Kapung Tapeh, kapung Payumbe, kapung mana lagi? 4 musnah, 4 kapung. Dalam 4 kapung ni, tuan-tuan, dalam 4 kapung ni, ada 400,000 orang. Ramah tak ramah? Sebelum nak musnah ni, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Allah perintah kepada malaikat, oyak ke Nabi Lut, orang-orang yang beriman ni, keluar daripada kawasan. Allah arah dulu. Tuan-tuan. Wama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dalam banyak-banyak 4 kampung tu, 400,000 orang tu, hanya sebuah rumah tidak akan dihancurkan. Tuan-tuan bayar. Sebuah rumah yang tidak dihancurkan. Hak lain semua dihancurkan. Termasuklah dengan bini Nabi Lut. Termasuk bini Nabi Lut.
habis dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bini dia. Habis segala-gala. Ini tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, dan anak dia 2 orang. Anak lelaki, anak perempuan dia 2 orang. Yang tidak dihancurkan oleh malaikat. Yang selebihnya semuanya dihancurkan oleh malaikat. Nah. Illa mra'atuhu qaddarna innaha laminal ghabirin. Bini dia termasuk. Tuan-tuan, kalau nak ayat kepada kitanya, tidak ada tiket untuk selamat. Walaupun bini Nabi sekalipun. Tiket selamat amalan kita ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Mu anak orang alim ke, mu anak tuan guru ke, mu jangan pastikan mu masuk syurga. Mu tak akan selamat. Ayah mu selamat, mu tak pasti lagi. Mu baik, tidak mestinya anak cucu mu baik. Sedangkan Nabi, walaupun Nabi, bini dia, anak dia tak boleh pasti. Anak Nabi soleh. Anak Nabi Nuh, tergelah dengan bini-bini, oleh air. Anak Nabi Lut boleh kira anak selamat, 2 tina, bini mati. Mana tidak ada tiket selamat. Kalau mu kata mu berjuang untuk Islam, kalau mu kata masuk ke pola mu selamat, tak ada jamin. Jangan kita berdaya tuan-tuan. Saya ikhlas. Jangan sesat. Tidak ada tiket selamat. Mu masing-masing bawa diri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing bawa amalan. Mu duduk dalam perjuangan mana sekalipun. Perjuangan hamah pun. Masing-masing. Dia berai kerana Allah, bukan berai kerana nak tunjuk, bisa. Dia berai kerana Allah, syahid. Walaupun dalam perjuangan hamah, dalam perjuangan syahid. Kita baca dah hadis kan. Sahabat Nabi yang meninggal dunia, sahabat kata Allah, ya Rasulullah, ni masyahid. Nabi kata dia masuk neraka. Sebab dia berjuang bukan kerana Allah, tapi kerana tunjuk dia berani. Barik. Tak boleh nak selamat, duduk mana-mana pun tak boleh selamat. Sudah ayat. Sudah ayat berjuang atas tiket mana sekalipun. Tidak ada tiket untuk menyelamatkan kita, melainkan kita dengan Allah. Dan bini Nabi sendiri tak selamat. Ingat baik-baik tuan-tuan. Ingat pegang ni tuan-tuan. Jangan hidup salah. Orang kata kapir tak kau orang. Lepas kita balah anak bini kerana pati. Percerah, pisah anak beranak. Ni merupakan jahiliah. Orang yang menyuruh pun jahiliah. Orang yang amal pun jahiliah. Lebih pada Abul Haq ni buat ni. Ingat baik-baik. Ini tuan-tuan. Kita ringkas cerita dia ni tuan-tuan. Maka diarahkan supaya keluar. Fa'asri bi ahliki bi qita'in minal lail wattabi' adbarahum wa la yattafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Tengok Allah. Wahai malaikat kata wahai Lut, membawa hak orang tu, hak Tuhan pilih dah ni. Anak mu beberapa orang selain pada 400,000 ni, hak ni yang pilihan yang kecil, membawa fa'asri bi ahliki bi qita'in minal lail. Muat tobik waktu malam. Lepas mayasa muat tobik. Mahmayasa mutubik. Sebab lepas subuh je aku nak hancur aku buat ni. Tuan-tuan, subuh aku nak hancur. Wattami' adbarahum. Dia musuh hak mana pengikutmu, hak dekat hak rapat kamu ni, ikut belakangmu. Wala yaltafit minkum ahadun. Dan mu ingat kepada anak buahmu, jangan ada seorang pun yang mempaling belakang. Wala yaltafit minkum ahad. Jangan cuba pandai ke belakang. Apa berlaku gedung tumai ke gapo-gapo masa tu, mu jalanlah ke mana-mana. Mu jangan duk tengok ke belakang apa yang berlaku. Itu kerja aku. Itu kerja aku, kata malaikat Jibril. Kata kepada Nabi Allah. Lut, mengoyak ke anak buahmu, ke anakmu, dan juga ada 3-4 orang, pengikutmu. Kalau berlaku bunyi gapo-gapo gogang pun, mu jangan perhati ke depan, mu jalan terus. Wamdu haitsu tu'marun. Mu hanya berjalan sampailah kepada tempat yang diarah. Aku ada kamu. Mu kena pergi sini. Tuan-tuan, ketika dia jalan ni pokok dia tuan-tuan. Bunyi itu hanya Tuhan saja yang tahu. Bergegar. Tapi diarahkan supaya dia tengok. Tuan-tuan bayar, bumi ni lapis bersama mana. Kita nak belah kek, lapis payah dah.
Nak balik ikan kakak wak 3 rasa. Nak balik seekor ikan tu payah dah nak balik. Cabut ekor, cabut isi, cabut kepala, patah kepala. Bayangkanlah nak balik dunia ni. Hak waja'alna 'aliyaha safilaha. Hak duk atas jadi duk bawah, hak duk bawah jadi duk atas. Bayangkanlah. Dicelup lagu mana geram. Akak gegem. Allah tak nak bayar. Kerja Allah ni, kerja malaikat ni. Malaikat ni penuh Nabi tengok secara asas, secara zahir asli. Ketika Nabi kata mutera ngopo nak wajahmu sebenar. Dia ngopo tu hazing tu dia kata tunjuklah kau nak aku kasih aku ni. Nabi duduk tengok kaki dia, tak nampak ke langit. Dengok ke langit tak nampak kepala, tak nampak tubuh. Nabi tengok, siapa ke hujung langit? Mata kita boleh pergi ke mana? Ke langit. Tak nampak langit. Ada lagi atas. Besar tak besar malaikat Jibril ni. Kerja besar, Allah akan perintah dia. Kerja kecil-kecil ni pada bawa ni. Bawa ayah-ayah. Kerja besar, dia tak pergi ke orang lain. Tu yang kata bunga malaikat Jibril. Besar tak besar malaikat Jibril ni. Sayap dia pun Nabi tengok berwarna hijau. Enak tuan-tuan. Gegar. Dia tengok esok, tengok lon ni. Jadi lauk. Lauk mati. Dia pergi dah lauk mati. Pergi dah. Tu cikgu. Pak sadung, pak luk. Bukti yang Allah telah jelas tunjuk kepada manusia atas dunia. Zaman Nabi Lut sehingga Nabi Muhammad. Ada lagi bukti. Keluasan dia luas, saya tak ingat berapa kilometer. Luas, saya tak ingat, saya tak mana, saya tulis tu. Dia boleh buang bok di tengah-tengah pada pasir. Boleh buang bok. Tak ada satu pun makanan ataupun hidup yang boleh hidup di situ. Terlalu masing. Tengok Allah tu golak nak. Tuan-tuan bayangkanlah bagaimana perasaan Nabi Lut dan orang yang ikut dia tu. Ketika mana malaikat datang buat kerja. Allah tak nak bayar. Benda kecil bagi Allah. Seluk tangan, akak bumi senak, buat pepetok, cokeh pun berbong-bong. Kalau kerja dari kubur tak tahulah tuan-tuan. Sebab tu kena percaya. Bahawa azab kubur ni adalah nyata. Lah tuan-tuan, surah besar pala sangat surah ego atas dunia ni. Orang tak dengar kapal. Lah nak mati. Jemaah Masjid Al-Qudus tuan-tuan. Allah yarham Cik Zu, Tokai Petrona. Cikgu dah, Tokai Petrona. Tuan-tuan. Ya semaya Isa. Duk buah saya baik kan, tapi saya tidak buah lagi tu orang lain buah. Lepas buah molek tu buah molek. Buah molek dengan dia. Suka dia pun suka. Turun daripada masjid Masjid Al-Qudus mai dulu. 3 hari lepas. Turun daripada masjid, dia duduk atas kursi. Bila tengok Nabi saya tunggu sementara bini duduk masuk. Tiba-tiba anak dia balik. Anak pecek loceng. Dia tak buka. Bini dia tengok. Apa tak lelaki aku tak buka. Dia pergi buka. Itu anak dia masuk. Dia pergi kata lelaki dia atas kursi. Awak ni kata, saya duduk masuk, awak patut buka lah. Itu. Awak tak bukanya. Rupa-rupanya malaikat dah tengah narik. Masuk pintu diketuk. Dia tengok bini tok lelaki dia pergi tak tengok ke muka depan tu, tengok tok lelaki pucak muka koleh lah. Telefon kau jelas pula. Buat lih-lih. Buat lih-lih mari kita tengok tak ada lah. Ada. Umur 60. Tuan-tuan sampai dia suka umur 60 mati tengah segar-segar. Tapi dia suka umur 60 tengah segar-segar dia tengah buah galik-galik. 3 hari sebelum daripada tu jumpa saya kat David Syarak. Saya nak pergi Zuhur, dia lorak oleh kata, "Mai pecah hong saya ya kat langit." Dia lorak. Dia jemaah tetap selima waktu. Kita tak kisah dia mati. Sebab dia ada persiapan dah. Kuliah dengar semua. Walaupun dia dengar belakang curok dia ni. Tapi sekurang-kurangnya kalau malaikat tanya dia pergi masjid dengar kuliah majlis agama, alhamdulillah. Kalau kita tak pergi lagu mana? Nak siapa aja ni tak nanti ke lagu mana? Tengah segar-segar, suka beria, suka ya klik-klik tak ada. Nah, kerja Allah.
Dan apabila duduk dalam kubur, kita kena percaya kita akan dihidupkan sebagaimana kita hidup atas dunia. Dan disoal oleh malaikat dalam suasana kita cacat, kalau duduk kau itu kerja Allah. Bagaimana nak cacat? Bagaimana nak cacat dalam tanah duduk tulis kita? Itu kerja Allah. Benda kecil itu, benda hak kita tak ada dia boleh buat mengadakan, boleh ada ke kita tu lebih besar lagi. Hak benda tak ada jadi ada. Apatah lagi benda hak ada nak buat. Cocok bumi. Tuan-tuan. Sebab itulah hak Nabi saya duk baca hadis-hadis ni. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan tak dengar lah. Banyak dah kita baca berkenaan dengan azab. Wa qadayna ilaihi zalikal amru. Begitu demikianlah sebagaimana aku tentukan akan perkara tersebut. Begitu juga kita. Kita telah ditentukan, ditakdirkan bila kita akan mati. Di mana kita akan mati, bagaimana kita akan mati, dan di mana kita akan dimatikan. Disimpan. Semua telah ditentukan. Iza qadha wa qadayna ilaihi zalik amru. Anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Ni tuan-tuan. Allah tentu dah kesudahan perkara ini. Maka diminasa mereka pada waktu pagi. Waktu pagi Allah musnah dia waktu subuh. Sehingga mereka penuh ranah, terputus segala-gala. Sebagaimana terputus komunikasi di Palestin. Itu kecil ya. Allah bila-bila masa dia boleh hantar tentera dia. Allah tak usah hantar tentera malaikat lah. Tak payah. Tak ada. Dia pada atas burung ataupun apa-apa angin ya. Tentera Allah ni banyak tuan-tuan. Air, angin, api, burung. Tentera Allah selain pada malaikat. Kalau dia atas malaikat dia Nabi ya. Dia boleh atas ni juga. Kita yakin kepada Allah. Kalau dia berjihad semata-mata untuk pertahankan Islam, pertahankan tanah air Baitul Maqdis, Allah ketolong. Yakinlah. Ini tuan-tuan. Bini dia, sebab apa bini dia dihancurkan oleh Allah juga? Sebab dia ni tali baruk juga. Apabila mari malaikat ni comel-comel, dia pergi cerita kepada orang kampung. Waja'a ahlul Madinah yastabshirun. Dia pergi ayat ke orang kampung, kepada orang bandar, supaya mari ambil. Kalau mu nak liwat pokok ni comel ni, marilah rumah aku. Kalau pokok mu nak liwat. Pasal tu orang tak sih kau tino. Tak liu Tak ada berair mulut kau tino. Dia berair kau orang jatuh. Orang jatuh muda-muda lah. Supaya mak dia tak sedar nak tak apa nak dia. Mak ni. Tak liu dah kaya mak ni lah. Dia bakal tolak begitu ayam mak ni. Orang muda-muda jarinya. Dia mari pakat ramai-ramai jumpa Nabi Allah Lut. Nabi Allah Lut kata, qala inna haula'i dhaifi fala tabdhahum. Bapak mu jangan kaca. Ni tetamu aku ni. Mu jangan kaca ni tetamu aku. Mu jangan memaluki aku. Wattaqullah wala tuhzun. Takutlah kamu kepada Allah. Dia jawab qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Aku ayat dah dulu. Mu jangan tegur aku, tidak aku hamba mu. Dekatulah. Qalu haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kata Nabi Lut, luar sana ramai anak-anak aku ni. Tino, apa mu tak sih cari tino. Kau dah cari kamu jatuh. Jahat tak jahat kau Nabi Lut. Ni lawan ni pun ada lagi tuan-tuan, bukan main tuan-tuan. Ada. La'amruka innahum lafi syaqratihim ya'mahun. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Demi umurmu wahai Muhammad. Allah kata. Allah ni kali dia sumpah dengan benda hak manusia tak boleh buat. Manusia boleh buat ke dak umur? Tahu ke dak umur kita mati bila? Setakat mana kita akan mati? Tak ada. Manusia tak tahu. Sebab tu Allah dia bersumpah dengan benda hak makhluk tak boleh buat. La'amruk demi umurmu wahai Muhammad. Allah kata. Wadduha demi waktu duha. Tak ada orang manusia boleh buat. Wal laili iza saja demi waktu malam. Tak ada manusia boleh tahan waktu malam. Wal qamari iza talaha demi bulan. Tak ada orang manusia boleh buat bulan. Dia sumpah dengan benda hak manusia tak boleh buat. Allah dia sumpah. Dia sumpah la amruka innahum sakratihim. Tapi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Mereka ini adalah golongan yang buta tuli. Mabuk dengan maksiat. Dia telekor dengan maksiat. Dia tengok kepada orang jatuh liur kan. Tak ada apa. Dia nak kata apa. Suruhlah.
Inilah tuan-tuan. Sehinggalah hafalah kepada baca kita baca mula tadi, waja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil mandud. Sehingga Allah turun. Ini nak khabarkan kepada kita betapa dahsyatnya kaum-kaum Nabi Lut. Ini cerita. Tafsir ni tuan-tuan, kalau kita sedap-sedap cerita kalau orang Allah, lepas tu kalau orang baca tafsir, baca hadis ni, dia boleh datang khusyuk. Kalau kita ingin baca Quran, terutama dari bulan Ramadan, dari 30 juz, kita dengar balik. Tu orang Arab dia menangis tu air mata cu. Nah, ini. Ingatlah tuan-tuan, masa umur kita ada ni, buatlah yang terbaik. Buatlah. Setakat mana yang kita mampu, kita buat. Tapi semaya ni janganlah tinggal. Semaya waktu jemaah jangan tinggal. Tepatkanlah waktu dari usia kita yang ada ni. Tambah pula dengan kita, dengan majlis ilmu, untuk nak mencantikkan lagi amalan kita. Tersudut saya lah. Kalau kita duduk duduk main rumah semua, tuan-tuan, lama dah kita duduk main rumah. Cukuplah. Cukuplah waktu kita untuk di rumah. Dalam usia kita ni. Nak mati. Zul. Tinggal belakang. Zul lebih kurang cikgu lah. Dia tokai besar. Dia ada tokai pasir, tokai banyak projek. Zul ni. Belfire ada, semua kereta ada. Kereta Koro ada, kereta macam-macam ada. Tapi tinggal belakang. Tapi dia beramal. Dia duduk main masjid. Setiap waktu dia ada masjid. Setiap 5 waktu tuan-tuan. Tapi anak pula lah. Anak yang memastikan supaya amalan-amalan ni, mana harta dia ada tu, disedekahkanlah untuk ayah dia. Sedekahkan ayah dia. Saya pesan kepada anak dia, kepada Len ni rapat dengan Pak Lin. Pak Lin ni rapat dengan anak bini dia. Saya kejut apabila nama dia disebut, tidak disebut haji. Saya tanya, adakah dia tak pergi haji lagi tak? Dia 2 kali dah mohon pergi haji. 78,000. Dia kata, saya duit. Tak pergi haji lagi. Saya kata, saya ayat Len mau pesan kepada bini dia dan anak dia, jangan bagi lagi harta zakat. Tunaikan hutan dengan Allah. Ni kita lepas dalam maya-maya, hak mana-mana ada hutang dengan ayah saya, maju puan saya. Tak ada. Hak mula-mula kita kena cari hutang kita dengan Allah. Lepas tu baru hutang dengan manusia. Sesah hutang dengan Allah. Sesah hutang dengan manusia, tak hutang dengan Allah, tak sesah. Sesah dengan hutang manusia, kemudian dengan Allah dulu sesah, barulah manusia. Saya kata dia taruh duit gaji, taruh duit ayah dia ni untuk pergi buat haji, upah haji. Saruh 20,000, upah orang 20,000. Tak sedar upah orang 300, orang 1,500 lah. Waktu dia mula tak buat. Dia niat saja tak buat. Saya tahu lah, saya duduk belajar Mesir tu, saya ada upah haji orang ambil. Tak buat ni, buat tahik ni. Buat ustaz ni, kadang-kadang ngarut juga tuan-tuan. Benar tak? Buat ustaz ni dia juga ngarut. Maaf lah, tapi ramai buat ustaz ni ngarut pada waktu tu. Suruh anak-anak beranak, cari anak beranak mana-mana. Suruh dia buat. Betul-betul, dia pergi 2-3 kali dah suruh dia buat. Wih, sempurna. Wih, 10,000, 15,000. Wih, 20,000 kau boleh. Tapi macam ni. Tak kena banyak. Saya dah taruh 20,000, lepas tu dah bagi harta zakat bagi. Saya tanya dia poso dia lah, kena poso dia dulu. Susah. Kita bertanggungjawab, kita tahu pasal kita baik dengan dia. Kan? Dia dengar kita ngajar, kita ayatlah. Supaya selesaikan dia. Lepas tu selesai harta manusia. Ingat, lepas tu lah. Kita hidup ni yang hidup ileka. Sesah dulu kerja Tuhan dulu. Sesah dulu. Yang dia amai. Orang ayak ni dengarlah baik-baik. Dia masuk dalam nu, dia masuk, dia kita duduk depan, kita jadi imam. Payahlah. Dia kita jadi imam depan tu kan. Tak apa-apa lah. Yang kita jadi imam. Orang jadi makmum lah kita. Habis. Tak menyesal lah. Kita duduk menangis dah depan keranda kita tu. Oh, nyesalnya aku. Jangan siapa nanggut tu. Tuan-tuan, ingat baik-baik tuan-tuan. Saya sebab kita masing-masing sama-sama wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Masing-masing sama-sama kita mengingati sama kita sendiri. Saya pun ingat saya diri saya juga. Mana ada lah. Ada ruang, ada masa. Sedekah boleh sedekah lah. Mana-mana yang ada dulu sikit-sikit. Jangan kita gedekut lah. Okey. Nak masuk ada lagi lah. Masuk lebih dah 10 minit dah. Lebih.
Jadi bakat-bakat beringatlah kita ni. Jangan bila sepuluh tahun Nabi Lut dia tak akan berlaku dah. Bukan tak akan berlaku, Allah tak akan buat dah. Pasal kalau Allah buat hal lain ni, dia kira tutup dah. Tak ada akhir dah, habis dah. Tutup zaman dah. Dia kiamat dah. Ingatlah tuan-tuan. Jadi supaya kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku ini untuk jadi panduan untuk dalam kita hidup kita ni. Jadi setakat dulu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa dafa'anna syarrahu. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم ثبت قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.